Allah SWT memberikan kita satu contoh yang baik yang kita kena pelajari daripada seekor makhluk Allah SWT. Yang Allah SWT sebutkan dalam surah ini pada ayat yang ke-68 dan 69. Dan sebenarnya bila mana kita sebut saja perkataan Nahl, dia merujuk kepada makhluk Allah SWT yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Jom kita sama-sama lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Sadaqallahul Azim, surah An-Nahl pada ayat 68 dan 69. Allah SWT menceritakan kepada kita bagaimana yang Allah SWT telah mengilhamkan kepada lebah-lebah untuk melakukan satu kerja untuk menghasilkan madu yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Jom kita perhatikan sama-sama maksudnya. Dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah, hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung ganang dan di pokok-pokok kayu dan juga di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Kemudian makanlah dari segala jenis bunga-bunga dan buah-buahan serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkan kepadamu. Dengan itu akan keluarlah dari dalam badannya minuman madu yang berlainan warnanya, yang mengandungi penawar bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda yang membuktikan kemurahan Allah bagi orang-orang yang mahu berfikir. Allah SWT menceritakan bagaimana perbuatan orang-orang, perbuatan lebah ini mengandungi satu hikmah yang sangat luar biasa. Bagaimana kita nak mencontohi mereka dalam nak menguruskan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini kenapa kita kena amati bersungguh-sungguh? Pertamanya, tuan-tuan dan puan, ialah sebabkan Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan dalam surah An-Nahl, dituliskan dalam Al-Quran, dan ada perkara yang kita nak saksikan daripada lebah ni untuk kita mengambil pelajaran. Yang kedua yang saya sangat-sangat tertarik sebenarnya adalah disebabkan hadis ini, tuan-tuan dan puan. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna mathalal mu'min la kamathalil nahlah akalat tayyibah wa wada'at tayyiban wa waqa'at falam tuksar wa lam tafsu. So Nabi SAW berpesan kepada kita di dalam hadis ini, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin adalah seperti lebah. Ia makan yang baik-baik, mengeluarkan yang baik-baik. Bila ia hinggap, tidak membuat dahan patah dan dia tidak melakukan apa-apa fasad ataupun tidak melakukan apa-apa kerosakan. Nabi SAW dia memperumpamakan orang-orang mukmin ini sama seperti mana seekor lebah. So perkara ini sangat perlu diberi perhatian lah, tuan-tuan, bila mana Rasulullah SAW memperumpamakan sifat orang-orang mukmin ini sama seperti lebah. Bagaimana ia makan yang baik-baik, mengeluarkan yang baik-baik, dan sikap prosesnya tidak membuat dahan patah dan rosak. So bagaimana kita nak correlatekan apa yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis ini, dan juga bagaimana kita nak memahami konteks surah An-Nahl hari ini dengan bagaimana kita nak menguruskan nikmat. So kalau kita perhatikan daripada hadis ini, Nabi SAW mengatakan bagaimana perumpamaan orang mukmin ini sama dengan lebah ini dari sudut yang pertama. Kalau saya boleh tuliskan kepada tuan-tuan, yang pertama, ada apa dengan lebah ini? Ada apa dengan lebah? Dengan lebah, yang pertama, Nabi SAW sebut ia makan daripada perkara yang baik-baik. Ia makan daripada yang baik-baik, perkara baik-baik. Apa maksud kat sini, tuan-tuan? Lebah-lebah ni kalau kita buka dokumentari, ini bila mana kita buka dokumentari lebah tu, kita cuba nak mengetahui bagaimana sikap lebah ini. Tak nak kita kena
cuba perhatikan bagaimana mereka bekerja. Sama ada kita dapat saksikan dekat luar sarang lebah tu sendiri, ataupun kita tengok dokumentari lah kan. Dan saya ada cubalah tengok beberapa dokumentari untuk nak perhatikan bagaimana Allah SWT telah mengilhamkan lebah untuk menjadikan pengajaran untuk kita semua. Baik, salah satu perkara yang Allah SWT nak kita belajar pada lebah melalui perantaraan Nabi SAW dalam nasihat dia, bagaimana sikap kita perlu sama dengan lebah tu. Dia makan daripada perkara yang baik-baik. Ini menunjukkan apa? Kalau dalam dokumentari, lebah ni bila mana dia nak pollute ataupun dia nak buat, ialah kerja dia akan mencari bunga, bukan bunga yang busuk-busuk ataupun tak lawa. Dia akan cari bunga yang paling terbaik, paling wangi dan berwarna. Cari yang berkualiti lah, mudahnya kan. Cari yang paling berkualiti untuk melakukan kerjanya. So kalau dekat sini kita dapat belajar satu perkara, tuan-tuan puan, itu adalah kita nak mencari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kita nak menghasilkan sumber rezeki kita pada hari ini. Mencari nikmat yang paling baik untuk diri kita adalah dengan cari perkara yang paling halal dan juga paling baik dari sudut kualiti. Kita bukan cari benda-benda yang dari sumber yang diragui, sumber yang haram lagi teruk kan. So kita cari sumber dan kita nak capai nikmat tu dengan keadaan dalam kita memilih yang terbaik dari sudut halal tak halal, dari sudut rezekinya paling yang terbaik yang dia boleh provide untuk kita. So ciri-ciri inilah yang menyebabkan perkara itu disebatikan sebagai satu sifat orang mukmin. Kita mencari sumber rezeki itu yang terbaik, bukan terbaik dari sudut gajinya tinggi, tapi adakah persekitarannya, tempat kerja itu menyebabkan kita menjadi lebih baik. Adakah tempat itu menjanakan diri kita menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi satu income, satu nikmat yang baik untuk diri kita. Itu yang pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis ini. Yang kedua, dia kata apa? Ia makan yang baik-baik, mengeluarkan yang baik-baik. So ciri yang kedua yang kita perhatikan daripada lebah ini, dia mengeluarkan yang baik-baik. Dalam konteks lebah, dia keluarkan madu. Tapi bagaimana kita nak fahamkan dalam konteks kita sebagai seorang mukmin mengeluarkan lebah pula, mengeluarkan yang baik-baik. Okey. Yang baik-baik. Okey. Dalam konteks kita sebagai seorang mukmin pula, apa yang kita boleh belajar tuan-tuan ialah bagaimana kita sendiri bila mana kita bekerja, ada jenis sikap orang tu bila mana bekerja itu dia sambil lewa. Ada yang mengambil enteng tentang office hour. Dah start 8.30 kerja, sepatutnya 8.30 tu dah start kerja. Oh masuk office, oh pergi dulu makan contohnya, oh lepak sembang dulu dengan member, kawan. Dan akhirnya benda tu tidak menimbulkan satu etika kerja yang baik. Tapi nak katanya bila mana dia bekerja, dia mengeluarkan yang baik. Hasil yang dia buat sepanjang dia mencari nikmat itu, dia memberi nikmat kepada majikan dia. Dia mengeluarkan satu hasil. Kalau misal contoh kita sedang buat satu kerja bisnes, dia menghasilkan barang-barang jualan yang berkualiti tinggi. Bukan sekadar dia mencari bahan ataupun model yang baik-baik, barang-barang untuk diniagakan dengan baik, tapi dia juga memberi ataupun menjual dengan barang yang baik. So ini adalah salah satu sifat yang Allah SWT nak kita lihat pada diri kita, dan kita kena tunjukkan sebagai salah satu usaha untuk kita capai sifat mukmin yang kita ada dalam diri kita. Dan yang ketiga, Nabi SAW sebut bila ia hinggap tidak membuat dahan patah dan tidak rosak. So ini salah satu perkara yang saya bagi contoh tadi kan. Sepanjang dia buat kerja tu, dia tidak memudaratkan orang lain, dan dia tidak menyebabkan orang lain pun rosak disebabkan etika kerjanya. Tapi dia mengeluarkan hasil yang baik, dan juga dia sebenarnya banyak menginfakkan kepada kawan-kawannya yang lain, ataupun dia menolong. Kadang-kadang bila mana kita kerja ni tuan-tuan, kita rasa ada dengki kepada kawan lain. Kita nak simpan nikmat tu untuk diri kita seorang je. Kita tak nak bagi orang lain. Kita nak kaut semua keuntungan, kita nak kaut semua hasil perniagaan yang kita adakan, tanpa kita memberi satu infak kepada orang lain untuk sama-sama nak berjaya, sama-sama untuk kita mendapat nikmat yang paling tinggi yang Allah SWT sediakan.